Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita berdoa. 弟兄姐妹，我们先做个祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berdoa bersama-sama. 亲爱的父神，我们感谢你，今天下午我们可以一起祷告。 Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. 这个时候我们要聆听你宝贵的话。 Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. 主啊，求你亲自对我们每个人说话。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. 奉靠主耶稣基督的圣名祷告，阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat dari Yesaya 41 ayat 10. 弟兄姐妹，今天我们要学习经文，取自以赛亚书第41章第4节的经文。 Saya bacakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 你不要害怕，因为我与你同在，不要惊惶，因为我是你的上帝，我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ada kata sebab 2 kali. 这里呢，我们看见有2次说因为。 Nah, kata sebab yang pertama, sebab aku menyertai engkau. 第一个因为说，因为我与你同在。 Menunjukkan ini adalah dasar kenapa kita dapat percaya dengan nasihat dan janji yang diberikan Tuhan kepada kita. 这是我们可以相信主的勉励和给我们赐下的应许的根据。 Karena itu kita akan melihat bahwa penyertaan Allah adalah janji utama yang ditekankan di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini. 而且我们看见上帝同在，这个是在以赛亚书41章10节所强调的一个真理。 Dan kita kemudian akan melihat alasan penyertaan Allah. 然后呢，我们再看看吧，为什么上帝要与我们同在呢？ Kata sebab yang kedua dikatakan bahwa sebab aku ini Allahmu. 第二个因为说，因为我是你的上帝。 Karena itu kita akan melihat bahwa Allah menyertai semata-mata karena Dia adalah Allah. 所以呢，我们看见上帝与我们同在，仅有一个原因就是因为他是我们的上帝。 Dia adalah Allah yang telah memilih Israel sebagai umatnya. 他是拣选以色列人成为他的子民的上帝。 Berarti Bapak Ibu sekalian, penyertaan Allah itu tidak tergantung apakah kita baik atau hebat. 所以呢，这就说明说，上帝与我们同在，不在于我们是好坏或者我们了不起， Tetapi semata-mata karena Dia adalah Allah yang telah memilih kita. 因为仅仅是因为他拣选了我们做他的子民。 Kadang-kadang kita merasa diri begitu tidak layak sehingga menganggap tidak mungkin Allah menyertai kita karena kita tidak layak. 我们觉得我们不配，所以我们觉得上帝哪里可能跟我们同在呢？ Persoalan atau perasaan kita bahwa kita tidak layak itu adalah hal yang sangat benar. 我们认为我们自己不配，这是一种不会有错的想法。 Karena memang sesungguhnya siapa yang layak untuk disertai Allah. 所以呢，其实没有一个人配得被上帝与他同在的。 Tetapi karena Allah sudah memutuskan untuk menyertai kita yang tidak layak ini. 但是因为上帝决定要跟我们这些不配跟我们同在的上帝， Kita tidak usah khawatir bahwa kita tidak layak. 所以我们不用担心我们不配得到上帝的同在。 Ya, jadi Allah menyertai kita dan itu adalah janji yang Allah berikan. 所以呢，上帝同在是上帝亲自给我们的一个承诺。 Kemudian di sini kita bisa melihat beberapa hasil sebagai hasil penyertaan Allah. 我们要下面看一看吧，上帝与我们同在有哪一些果效呢？ Dikatakan di awal ayat 10, janganlah takut. 在第4节，首先第一句话说你不要害怕， Dan baris berikutnya, janganlah bimbang. 然后在下面就说你不要惊惶。 Karena itu kita tidak seharusnya takut dan bimbang. 所以我们呢不应该感到害怕，也不应该感到惊惶。 Mungkin rasa takut yang wajar itu adalah sesuatu yang cukup baik. 如果是正常的害怕，这是一种没错的感觉。 Kita tentu saja takut kena virus corona. 我比方说怕被这个新冠病毒所感染， Dan itu baik karena itu membawa kita untuk mencegah dan melakukan protokol-protokol kesehatan yang penting. 这种害怕的感觉是好的，因此我们可以遵循国民保健指南中的各种措施。
Tetapi setelah kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab 当 kita, 时我们已经做了我们应该做的事之后， maka kita seharusnya kemudian menaruh sesuatunya kepada Allah. 这个时候呢，我们就应该把一切都放在上帝的手中。 Ya, dengan demikian kita tidak perlu mempunyai rasa takut yang berkelebihan. 因此呢，我们就不用过分的害怕了。 Ya, jangan sampai paranoid sehingga tidak berani melakukan apa-apa yang seharusnya kita 我 lakukan. 们因为害怕的太过分了，我们不敢做我们应该做的事了。 Bapak Ibu sekalian, ketika Allah yang Maha Kuasa dan mengasihi kita, Dialah yang menyertai kita, apa sih yang sebenarnya perlu kita takutkan? 当全能的上帝，并且爱我们的上帝跟我们同在的时候，我们还有什么好怕的呢？ Dan kemudian di pertengahan ayat ini dikatakan, aku akan meneguhkan. 然后呢，在中间的经文说：“我必坚固你。” Bapak Ibu, kita adalah orang yang sering sekali ragu. 我们都是常常会感到怀疑的人。 Ya, karena itu kita melihat bahwa Allah sering sekali harus meneguhkan langkah dan keyakinan kita. 所以我们看见上帝常常要坚固我们的脚步， Dan 坚定我们的信 percayalah, 心。 ya Allah itu mengerti tentu saja rasa khawatir kita dan seterusnya. Karena itu Allah sering meneguhkan kita. 因为上帝知道我们常常会感到害怕，所以上帝要坚定我们的信念。 Dan tentu saja salah satu cara Allah meneguhkan kita adalah melalui firman-Nya. 上帝通过他的话来坚定我们对他的信念。 Karena itu ketika kita beribadah secara online, ketika kita mendengarkan firman baik secara online maupun onsite, biarlah kiranya Allah terus meneguhkan kita. 但愿当我们在线上敬拜、听他的话，或者在教堂实体崇拜的时候，我们都要相信上帝与我们同在。 Tapi Allah juga bisa memakai orang-orang sekitar kita dan bahkan memakai kita untuk meneguhkan orang-orang lain. 上帝会利用我们周围的人来坚固我们的信念，或者使用我们来坚固别人的信念。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, di masa yang sulit ini sebenarnya adalah kesempatan kita boleh juga meneguhkan orang-orang lain. 因此呢，弟兄姐妹，在这个困难时期，我们可以利用这个时期来坚固别人的信心。 Ketika Tuhan mengingatkan kita pada saudara kita, pada siapa yang kemudian kita perlu tolong, maka kita perlu memikirkan dan mendoakannya. 因此呢，当我们知道我们有些人需要得到我们的帮助的时候，我们应该想，应该怎样为他们祷告才对。 Dan mungkin kita perlu secara sadar bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapa yang dapat aku teguhkan, yang aku dapat kirim WA, yang dapat aku telepon untuk meneguhkan. 我们可以问上帝。 我应该通过这个电话或者通过短信来兼顾哪些人的信心呢？ Saya lanjutkan, kemudian dikatakan, ya bahkan akan menolong engkau. 下面就说，上帝甚至要帮助我们。 Allah akan menolong kita. 上帝这样帮助我们，上帝必帮助我们。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah manusia rapuh yang begitu butuh pertolongan. 我们都是脆弱的人，我们都很需要别人的帮助。 Bahkan ketika manusia belum jatuh dalam dosa, 甚至当人还没有犯罪以前， ya di dalam Kejadian 2 ayat 18, ini yang Tuhan katakan kepada Adam. 就是在创世纪2章8节里，上帝对亚当说。 Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 上帝说：“我要为他，就是为亚当造一个配偶，帮助他。” Adam perlu ditolong untuk apa? 亚当需要得到什么帮助呢？ Perintah Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28 adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. 上帝在创世纪1章28节说，要向亚当呢，生很多孩子来编满地面。 Adam bisa nggak beranak cucu sendirian? 亚当能够自己生很多子孙来编满地面吗？ Tentu saja tidak, dia butuh ditolong. 他不能，他需要得到上帝的帮助。 Nah, poin saya adalah bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia perlu ditolong oleh Allah, ditolong oleh sesama. 我的重点是说，甚至在人还没犯罪之前，人都需要得到上帝的帮助和别人的帮助。 Apalagi setelah manusia jatuh dalam dosa. 何况是当人犯了罪之后。 Karena itu saya bacakan di dalam Roma 3 ayat 10-12. 所以我读罗马书3章。 Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 罗马书3章10节到12节这样说：就如经上所记，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求上帝的，
都是偏离正路，一同变为无用，没有行善的，连一个也没有。 Apa yang dimaksudkan Paulus dalam Roma 3 ini? 保罗在罗马书3章所说的是什么意思呢？ Artinya kita bahkan tidak mungkin bisa melakukan hal yang benar kalau bukan karena anugerah dan pertolongan Tuhan. 如果不是上帝的恩典的帮助，我们根本不能够行义。 Karena itu di masa-masa yang sulit ini, saudara-saudara, kita harus banyak berdoa meminta pertolongan 因 Tuhan. 此，在这困难时期，我们要常常祷告，我们要寻求上帝的帮助。 Tetapi kita juga butuh saling menolong. 另外呢，我们之间也应该彼此互相帮助。 Kemudian saya teruskan, Tuhan berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 然后上帝又说：“我必用我公义的右手扶持你。” Dan ini menunjukkan betapa penyertaan Allah dilakukan dengan intim. Tuhan memegang tangan 你 kita. 看吧，上帝要牵引我们的手，他的同在是那么亲密的。 Dan keintiman dari pertolongan Allah atau penyertaan Allah bisa kita lihat dalam keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita 我们可以看见 sehari-hari. 上帝介入我们每天的生活中，因此呢，可以感受到上帝亲密的同在。 Bapak Ibu sekalian, saya itu lebih terharu sebenarnya ketika Tuhan menolong kita dalam hal-hal kecil daripada harus hanya menolong kita dalam peristiwa-peristiwa besar. 我看到上帝连在我们的小事情上，他都给我们帮助，不是单单在大事情上，这一点呢，让我深受感动。 Karena kalau perkara besar, oke lah kita mengharapkan Tuhan menolong dan masuk akal Tuhan menolong. 当然呢，在大事上，我们希望上帝能够帮助我们。 Tetapi ketika di dalam perkara-perkara kecil saja Tuhan menolong, bukankah itu sangat menakjubkan? 但是呢，上帝甚至在小事上都帮助我们，这不是让我们感到敬佩吗？ Ketika misalnya kita ada janji penting dan kita lupa, 比如说，我们跟别人有一个重要的约会，可是我们忘了， tahu-tahu ada yang menelpon, mengingatkan. 突然有人打电话提醒我们， Hal-hal seperti itu, hal-hal yang sepertinya begitu sepele. 就是像这些微不足道的小事。 Tapi kita harus percaya bahwa itu juga adalah bagian dari pertolongan Tuhan di dalam kehidupan 但 kita. 我们相信，这是上帝在我们生活中的帮助我们的一个份。 Dan ternyata dikatakan bahwa hasil terakhir adalah kita akan menang. 最后呢，这里说呢，我们最后取得的成果是我们能够取得胜利。 Saudara-saudara, ketika kita adalah umat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, 当我们是一个诚心实意的相信上帝的人的时候， kita pasti menang dan masuk ke dalam kerajaannya. 我们一定能够取得胜利，并且进入上帝的国度里。 Cuman sering sekali mungkin kemenangan yang Tuhan maksudkan dengan kemenangan yang dunia maksudkan itu berbeda. 但是呢，上帝所说的胜利跟诗人所说的胜利是不一样的。 Kemenangan orang percaya adalah pada akhirnya dia akan masuk ke dalam kerajaan surga dan bersama-sama dengan Tuhan. 信徒的最后的胜利是他将进入上帝的国度，并与上帝同在。 Bukan berarti bahwa kita harus sukses, kita harus populer maupun kita harus kaya. 这不是说我们一定要成功，一定要成为一个财富很多的人，一个声望很高的人才是胜利。 Nah, karena itu kita akan melihat sekali lagi mengenai janji penyertaan Allah. 因此，我们再看吧，上帝同在的应许。 Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab janji penyertaan Allah adalah janji yang paling penting bagi orang percaya. 所以在圣经里，上帝应许与信徒同在的这种承诺是最重要的承诺。 Karena itu coba Bapak Ibu perhatikan ya, ketika Tuhan memanggil hambanya, Tuhan selalu hanya memberikan satu janji, yaitu bahwa dia akan menyertai. 我们可以看见，当上帝呼召他的仆人的时候，上帝只说他将与他的这个仆人同在。 Ketika Tuhan memanggil Musa, kita tahu bahwa Musa terus menolak. 当上帝呼召摩西的时候，摩西总是拒绝上帝的呼召。 Tetapi Tuhan berkata, bukankah aku menyertai engkau? 但是上帝说：“我岂不是跟你同在吗？” Ingat janji Tuhan kepada Yosua? 我们也记得上帝对约书亚的应许吧。 Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. 就像过去我与摩西同在，今天我也将与你约书亚同在。 Ketika Yeremia dipanggil dan dia merasa tidak mampu, 当耶利米被上帝呼召，但是耶利米觉得自己没有能力的时候， Tuhan pun berkata bahwa dia akan menyertai Yeremia. 上帝也对耶利米说：“我将与你同在。” Begitupun juga dengan Tuhan Yesus. 同样的，主耶稣也一样。 Di dalam amanat agungnya, Tuhan Yesus hanya memberikan satu janji.
在他的大使命中，主耶稣只有赐下一个应许， yaitu bahwa aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. 主耶稣说：“我到世界的末了，都必与你同在。” Karena itu Bapak Ibu sekalian, janji penyertaan Tuhan itu adalah janji yang paling penting bagi orang percaya. 所以呢，上帝的应许对信徒来说是最重要的应许。 Karena itu tidak mengherankan ketika Allah murka, maka yang diancam adalah bahwa dia tidak akan menyertai lagi. 所以呢，这不奇怪了。如果上帝发怒的时候，他就警告人说，他不将与犯罪的人同在了。 Saya bacakan misalnya Yosua 7 ayat 12. 就像在约书亚第7章12节里说的一样。 Karena dosa akan, maka Tuhan kemudian mengatakan seperti ini. 因为亚干犯了罪，所以上帝这样说。 Ya, saya bacakan Yosua 12 bagian akhir saja. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. 上帝说：“你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。” Dan ketika kita belajar dari keseluruhan Alkitab, maka kita akan melihat dua hal mengenai janji penyertaan 如 Tuhan. 果我们通读了圣经，我们会看见上帝的两个有关的应许。 Pertama, janji penyertaan Allah itu tidak bersyarat. 我们看见上帝同在的应许是不附带任何条件的。 Apa artinya? 这个什么意思呢？ Artinya bukan tergantung kita baik atau tidak, tetapi semata-mata karena Dia adalah Allah. 上帝与我们同在，不是说因为我们好坏，而是仅仅是因为他自己是上帝。 Karena itu kita bisa membaca apa yang Tuhan katakan misalnya di dalam Ibrani 13 ayat 5. 所以我们看见在希伯来书13章5节里，上帝这样说的。 Bagian akhirnya juga, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 希伯来书13章的下边的部分说：“我总不撇下你，也不丢弃你。” Tetapi kadang-kadang karena janji Allah yang tidak bersyarat ini, 但是有时候因为是上帝的应许是不带任何条件的， umat Kristen kemudian meremehkan penyertaan Allah ini 那么基督徒就会看清了上帝的这个应许了。 dan berpikir mereka boleh berbuat dosa apapun dan Allah tetap akan menyertai. 他们会认为他们可以犯任何的罪，反正上帝一定还是与他们同在。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan salah, di satu pihak janji Allah atau penyertaan Allah ini juga ada syaratnya. 所以请大家注意吧，上帝的应许其实在另一方面也是有条件的。 Berarti Allah tidak akan terus menyertai kalau kita terus berkancah dalam dosa. 那就是如果我们总是犯罪的话，上帝就不会再与我们同在了。 Buktinya tadi Yosua 7 ayat 12, Allah mengatakan tidak akan menyertai kalau akan tidak mengembalikan barang-barang yang diambil. 就像在约书亚7章12节说的，如果亚干不把那个他所偷的东西还那个拿出来的话，那么上帝就不再与他们同在了。 Karena itu kita akan masuk ke dalam kesimpulan. 所以我们下面可以做个结论了。 Penyertaan Allah adalah hal yang paling berharga bagi orang percaya. 对信徒来说，上帝的应许是一个最宝贵的事物。 Sekali lagi, bukan kesuksesan, bukan kekayaan, kepopuleran maupun kesehatan. 所以呢，并不是我们的成功、我们的财富、我们的健康是重要的， Tetapi penyertaan Allah. 但是上帝同在才是最重要的。 Nah, di satu sisi sebagai orang percaya, kita yakin bahwa penyertaan Allah adalah untuk selama-lamanya. 作为信徒，我们应该相信上帝的同在是永久性的。 Tapi saudara-saudara, bukan berarti kita boleh meremehkan penyertaannya. 但是呢，我们绝不能因此而看清他的应许。 Karena tentu saja ketika kita berdosa, Allah tidak akan menyertai. 因为如果我们犯了罪，上帝当然不与我们同在了。 Karena itu coba ya, kalau kita mau melakukan dosa, 因此呢，如果我们犯了罪， berani nggak? Oh Tuhan, aku mau merampok bank nih, sertai aku dong. 你敢讲什么？上帝啊，我要打劫银行，请你与我同在吧。 Berani nggak kita berdoa seperti itu? 你敢做这样的祷告吗？ Saya yakin tidak berani. 我相信大家没有一个人都敢做这样的祷 Karena 告。 kita tahu Tuhan tidak akan menyertai ketika kita berbuat dosa. 因为我们知道，当我们要犯罪的时候，上帝绝对不可能与我们同在。 Tetapi di lain pihak ketika kita kembali bertobat, 但是另一方面，如果我们悔改了， Allah pasti akan menyertai kita kembali. 上帝一定会重新跟我们同在。
Dan penyertaan Allah seperti yang dikatakan di dalam Yesaya yang kita baca ini 上帝的应许就像刚才我们所读的以赛亚书里所讲的一样， adalah penyertaan yang sangat intim, saudara-saudara sekalian, 上帝的应许是一种不离左右的亲密的同在。 yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. 我们可以在我们的每天生活中亲眼看见的、亲自感受到的。 Bukan berarti bahwa kita orang percaya tidak mungkin kena COVID. 这不是说我们基督徒不可能被新冠病毒感染， Bahkan bukan berarti kita tidak mungkin meninggal karena COVID. 我们也不会说因为我们是信了耶稣的，我们就不会因为新冠病毒而死去。 Tetapi kalaupun kita harus menderita, maka kita harus percaya Tuhan tetap menyertai kita. 所以呢，即使我们要受苦受难，但是我们也要相信上帝与我们同在。 Bahkan sering sekali di tengah-tengah kesulitan kita lah kita melihat penyertaan Allah itu dan kasih setia Allah semakin nyata. 就是在我们困难的时候，我们会更加感受到上帝的同在是那么的显明，那么的清楚。 Karena itu penyertaan Allah seharusnya membuat kita tidak takut dan tidak bimbang. 所以上帝的同在应该让我们不会感到害怕，也不会觉得惊惶。 Dan percaya bahwa pada akhirnya kita akan memenangkan pertandingan dalam hidup ini. 我们应该相信，我们会取得生活中的最后的辉煌的胜利。 Bukan berarti bahwa kita tidak akan mati. 这不是说我们不会死去离世的。 Kita tahu bahwa kita semua manusia pada akhirnya akan mati secara 我们知 fisik. 道每个人难免都会死的， Tetapi bahwa pada akhirnya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga 但是最后我们将进入上帝的国度里， dan memenangkan pertandingan dalam hidup ini. 我们将在这个人生的奋斗中取得胜利。 Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berlutut jika memungkinkan. 我这个时候呢，我想请弟兄姐妹，如果您能跪下来的话，请你跪下来。 Kita sudah merenungkan firman Tuhan, 我们已经思想了上帝的话了。 maka saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk merenungkannya secara pribadi. 这个时候我向各位弟兄姐妹呼吁，思想一下你听到的上帝的话语吧。 Dan jika ada perkataan yang Bapak Ibu Saudara mau sampaikan kepada Tuhan, 如果你想跟上帝说什么话的话， marilah kita sampaikan di dalam doa pribadi 这 kita. 个时候我们通过我们的祷告向上帝倾吐吧。